Suara serta pandangan rakyat Singapura sudah didengari. Para pemimpin generasi keempat yang diterajui, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong mengumpulkan pelbagai maklum balas daripada sesi-sesi perbincangan melakar hala tuju Singapura dan sedang menukarnya menjadi tindakan. Pemerintah sedia mengubah dasar-dasar utama negara bagi membentuk masa hadapan sebagaimana yang diidamkan rakyat Singapura. This is not a top-down government agenda. Rather, it is very much a shared consensus among Singaporeans across different walks of life. It reflects our collective aspirations and our shared vision for the future. Besides knowing what we want for the future, we also need to figure out how do we translate our aspirations into reality. Pendekatan terhadap pendidikan akan melangkaui kelayakan akademik serta mentakrif semula erti merit dan kejayaan. Tanggapan tentang apa yang dinilai sebagai kerjaya yang baik bakal menjangkaui pekerjaan Kolar Putih dengan mengiktiraf dan memberi ganjaran seimbang kepada kemahiran serta penguasaan sesuatu bidang. Lebih banyak tumpuan akan diberi untuk membantu warga emas kekal aktif dan bersama masyarakat. Ini selain mengubah cara Singapura mendekapi kemajuan dan teknologi perubatan. Ditambah sokongan lanjut untuk setiap keluarga memiliki rumah sendiri, membesarkan anak-anak dan mengekalkan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan. Tidak lupa juga meningkatkan cara untuk membantu dan memperkasa mereka yang memerlukan seperti keluarga bergaji rendah atau golongan kurang upaya. Pekerja matang dalam pertengahan kerjaya yang ingin meningkatkan kemahiran akan menerima elang latihan dan tokokan kredit Skills Future. Ini adalah sebahagian daripada skim Skills Future yang dipertingkatkan untuk menggalak pembelajaran sepanjang hayat dan membantu golongan tersebut mendapatkan pekerjaan yang lebih bermakna. Encik Syaiful Azli Ghazali pakar tentang pesawat komersil. Beliau yang sudah lebih 20 tahun berkhidmat dengan syarikat ST Engineering bermula sebagai seorang teknisyen perantis. Kini Encik Syaiful Azli memegang jawatan sebagai jurulatih kepada teknisyen lain. Beliau mengikuti lebih 40 kursus untuk melengkapi dirinya dengan kemahiran-kemahiran baru. So belajar mengambil Advanced Certificate in Training and Assessment ataupun ACTA. Pada masa itu memang perlu untuk menjadi instruktor yang bertauliah. Selepas mendapatkan ACTA, company kata perlu lagi Advanced Certificate in Workplace Safety and Health kerana itu akan menjaga keamanan classroom saya. Kemahiran baru ni amat perlu kerana Singapura memang tidak boleh bergantung kepada satu kemahiran saja. Lalu saya perlu mendapatkan ilmu-ilmu seperti 5G dan ilmu-ilmu digital technologies. Daya ketekunan untuk menimba ilmu dan meningkatkan kemahiran seperti yang ditunjukkan Encik Syaiful Azli sangat dialu-alukan Menteri Pendidikan Chan Chun Sing. Selain menyediakan lebih banyak dana untuk mereka yang ingin memperolehi diploma kedua, pemerintah juga akan mengurat langkah untuk meluaskan definisi merit. We must continue to have a diversity of pathways and the porosity of pathways for people to realize their potential at different stages of life. We must also be able to mass customize our learning according to the abilities and interests of our learners. And increasingly in this mass customization, we will have to embrace technology that allows our people to adapt their learning styles and learning speed according to their needs. Encik Syaiful Azli merupakan antara peserta yang hadir di Pesta Melakar Hala Tuju Singapura hari ini. Sebagai sebahagian daripada pelancaran Pesta Melakar Hala Tuju Singapura hari ini, satu sesi perbincangan turut diadakan bagi mengulas tentang sesi-sesi pendampingan yang sudah dijalankan setakat ini. Menerusi sesi-sesi itu juga, pemerintah antara lain ingin menggalak lebih ramai rakyat Singapura untuk terus menimba ilmu agar dapat mencapai impian mereka melangkaui grade dan keputusan dan juga untuk memberi lebih ramai rakyat Singapura peluang untuk menimba kemahiran dan juga mendapatkan pekerjaan yang lebih bermakna. Terdapat juga skim-skim baru untuk membantu golongan yang diberhentikan kerja untuk bangkit semula. Namun mereka perlu aktif mencari pekerjaan baru. Sokongan bersasar untuk golongan bergaji rendah dan pertengahan juga akan disediakan. All Singaporeans can be assured that as long as they work and they contribute to the CPF consistently, they will be able to meet their basic retirement needs through CPF payouts after they retire. And for those
who do not have the ability to work, we will explore and find other ways as part of our social compact to look after their retirement needs. Pemerintah akan melabur lebih banyak dalam rakyat untuk membantu mereka melangkah lebih jauh dan menjadi para pemimpin global dalam bidang masing-masing. Lebih banyak cuti bagi yang baru menjadi bapa serta aturan kerja lebih fleksibel kini dalam pertimbangan. Kepimpinan 4G Singapura sedang mencari lebih banyak cara untuk membantu rakyat mengemudi liku-liku menjadi ibu bapa serta mengimbangi tuntutan pekerjaan dan kehidupan berkeluarga. Ini semua sebahagian daripada peta Hala 7 Singapura bagi menyokong keluarga pada setiap tahap kehidupan. Sebagai salah satu negara yang paling pantas menua serta kadar kelahiran diparas terendah dalam sejarahnya, tekanan semakin meningkat untuk memastikan penduduk Singapura dapat berkembang maju. Untuk meringankan tekanan ini, pemerintah mengambil beberapa langkah lanjut bagi membantu keluarga. Antara peralihan penting yang pertama, memastikan para bapa baharu dapat menetap di rumah lebih lama sejurus bayi dilahirkan. All the evidence shows that children grow up much more emotionally secure, better adjusted, and do much better in life when the fathers are involved at an early stage. And it's going to need mindset changes, it's going to need work arrangement changes, it's going to need employers on board as well. Maka itu pemerintah sedang mengkaji bagaimana cuti ibu bapa yang ditanggung pemerintah boleh ditambah dengan mengambil kira keperluan ibu bapa serta kesan terhadap perniagaan. Namun, Cik Indrani menekankan bahawa masyarakat juga perlu memainkan peranan untuk mencapainya. If somebody who would like to be a mother today undergoing fertility treatment takes time off, employer may understand that. But if the husband asks for time off to be with the wife who is having fertility treatment, the initial reaction is probably, how come? So the shift will be when the employer's immediate reaction is, of course, you must go and support your wife, and not, how come you have to go? And that kind of shift, you cannot legislate. Menurut Pengurus Sumber Manusia Tempatan, aturan kerja fleksibel sebegini bukan sahaja meningkatkan semangat pekerja, ia juga membantu dari segi daya penghasilan. Membantu keluarga muda di Singapura juga bermakna lebih banyak usaha untuk memastikan flat HDB dapat terus dimampui. Pemerintah sedang berusaha untuk mempercepatkan lagi jadual binaan flat-flat BTO. Baru-baru ini, klasifikasi baharu perumahan awam turut diperkenalkan bagi memastikan flat HDB lebih mudah dimiliki. Singapura sedang menyiapkan laluan bagi satu program nasional yang baru dipanggil Sihat Menua SG. Ia bertujuan membantu para warga emas menua dengan sejahtera. Ia sebahagian daripada usaha untuk memperkasa golongan itu agar hidup aktif dan bermasyarakat agar mereka tidak dipinggirkan. And this is specifically targeted at the well-being of seniors to battle against their biggest enemy, which is social isolation. That determines their well-being in a very profound way. Matlamatnya adalah untuk memastikan 80% warga emas mendapat akses kepada kegiatan berkaitan rumah mereka menjelang tahun 2025. Ini dicapai dengan memperluaskan rangkaian pusat penuaan aktif dan menawarkan lebih banyak pilihan perumahan yang disepadukan dengan khidmat sedemikian. Pemerintah juga akan meningkatkan skim-skim agar warga Singapura berusia 50-an hingga awal 60-an tahun boleh meningkatkan simpanan mereka untuk tujuan persaraan. Bagi membantu golongan memerlukan, pendekatan yang kini diambil Singapura beralih daripada menghulurkan bantuan sosial kepada memperkasa golongan tersebut. Di bawah satu skim baru, Comlink Plus, lebih banyak sokongan akan diberi kepada golongan bergaji rendah supaya mereka bukan saja dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, malah terus kekal maju. Satu program yang membantu sekitar 14,000 keluarga bergaji rendah yang menetap di flat sewa akan diperluas untuk memenuhi keperluan mereka yang semakin pelbagai lagi rumit. Skim baru Comlink Plus bukan setakat menghulurkan bantuan tetapi juga memperkasa keluarga-keluarga yang giat aktif memperbaiki kehidupan mereka. Misalnya, dengan menyediakan insentif menerusi bantuan keuangan yang meningkat. Need to recognise and supplement the family's effort themselves in uplifting them
and working towards their goals. And there are at least 3 simple goals. 1, to own a home. 2, to find stable employment. And 3, to ensure their children get the best outcome from our superb education system. Saudara, mulai tahun hadapan, prasekolah akan ditutup sempena sambutan Hari Guru dan Hari Kanak-Kanak. Ini agar para guru prasekolah mempunyai lebih banyak masa untuk memberi tumpuan kepada kebajikan dan perkembangan profesional mereka. Rangka kerja pembangunan tahun-tahun awal akan dikemas kini untuk memberi lebih fokus kepada aspek-aspek seperti kemahiran kognitif. Satu alat latihan kualiti sedang dibangunkan untuk membantu para guru dalam perancangan kelas. Pelbagai langkah itu diumumkan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Mas Agus Zulkifli semasa acara sambutan dan persidangan pembangunan awal kanak-kanak siang tadi. 2 hari cuti baru yang diumumkan menjadi tambahan kepada 6 hari di mana pihak prasekolah dibenarkan tutup setiap tahun. Waktu ini boleh digunakan untuk memberi tumpuan kepada pembangunan guru sebagai individu atau secara pasukan. Sesi latihan atau retreat juga antara aktiviti yang boleh dianjurkan. Our preschool teachers are empowered to do their best to support our children when they have regular breaks for personal and professional development throughout the year and daily. I strongly urge educators, operators, centre leaders to guard the breaks during the day for educators, which allows them to have meals and rest and recharge. Singapura mengukuhkan keselamatan bekalan makanan dengan pembukaan sebuah pusat baru yang dapat pertingkat proses menguji bahan makanan dengan lebih berkesan. Pusat tersebut menempatkan 2 makmal di bawah 1 bumbung dan memudahkan lagi para penyelidik untuk bekerjasama. Menurut Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu, langkah ini perlu memandangkan risiko makanan kian berubah-ubah. Climate change increases the likelihood of growth and transmission of certain foodborne pathogens. For instance, in the event of a severe flood, agricultural products can be contaminated by runoffs from industrial facilities or decaying animals. Innovations in food science are introducing novel foods, offering new opportunities to feed the world. Ensuring that such novel food is safe is critical to protect public health. Para saintis di Pusat Kebangsaan bagi Sains Makanan NCFS setiap hari memeriksa sampel makanan untuk memastikan mereka selamat dimakan. Mereka juga memeriksa makanan yang dihasilkan menerusi kaedah baru seperti daging yang membiak di makmal. Cik Fu berkata rang Undang-Undang Jaminan dan Keselamatan Makanan akan memberi panduan lebih jelas berkaitan inovasi-inovasi. Perdana Menteri Heng Swee Keat menyeru agar norma-norma serta pelindungan global diterapkan bagi penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI. Meskipun terdapat manfaat yang diraih daripada kejayaan pendigitalan, robotik dan teknologi perubatan, beliau mengatakan bahawa negara-negara perlu berwaspada tentang isu etika yang sering timbul. Bercakap di Forum Antarabangsa Masa Depan China, DPM Heng turut menekankan betapa pentingnya untuk kekal terbuka dan dapat menyesuaikan diri di tengah-tengah ketidaktentuan global. So for both governments and the business sectors, we must adapt and innovate to meet the changing economic and political circumstances. As a small open economy subject to the full forces of competition, Singapore has embarked on industry transformation 7 years ago. We have some modest success as business leaders understand the need to change.